أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan hadirin yang hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita pada tahun ini, dapat kita jumpa Ramadan lagi dan kita berada di akhir Ramadan. Hari ni berapa bulan ni? Berapa puasa ni? Berapa hari? 24 hari ni tau. Ada berapa hari lagi? Ada berapa hari kita raya? Kami ikut perkiraan kita lah, mengikut perkiraan falak, insya-Allah taala kita akan pergi ruqyah insya-Allah pada 4 hari bulan Julai, dan hari itu istimak berlaku pada 7.03 malam, bermakna sehingga menjelang waktu maghrib anak bulan berumur 0 jam 35 minit, dan ianya tidak mencukupi syarat imkanur ruqyah untuk kita isytiharkan besoknya 5 Julai sebagai 1 Syawal, dan 6 hari bulan Julai bolehlah diisytiharkan. Saya gunakan perkataan bolehlah, bukan penyimpan maha besar raja-raja nak isytihar raya puasa. Cuma saya cerita dari segi perkiraan falak, selagi mana tidak berubah perjalanan bulan dan matahari. Yang kita bacakan ayatnya dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Wasyam tu matahari, wal qamara qaddarna. Qamar tu bulan. Selagi bulan dan matahari berjalan pada orbitnya, selagi itulah kita boleh kira. Tuan-tuan, kita sudah kira sebenarnya tarikh raya dan puasa ni sampai tahun 2020. Siapa nak tarikh ni? Boleh tarikh ni mudah sikit. Nak buku tapir bila tau, nak bakar lemang bila, nak beli tiket nak balik bila, mudah lagi tau. Jadi saya tidak berhajat untuk cerita panjang ni. Hari ni saya kontrak hari ni. Zuhur pun saya juga hari ni. Jadi jadi duduk kat Datuk tu. Cuma hari ni saya nak bawa satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang, hadis riwayat Ahmad. Padanya, cuba tengok tuan-tuan. Padanya, saya ambil bawah ni. Padanya ada suatu malam. Padanya pada apa? Pada Ramadan itu. Padanya ada satu malam, fihi lailatun. Padanya ada satu malam, khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Kita berada dalam area dia ni. Yang paling kita bimbang ialah ayat yang seterusnya. Barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu. Malam apa? Itu Qadar. Maka sesungguhnya dia telah dijauhkan dari kebajikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, malam yang pertama sampai ke 10 baru ni ramai ada orang di masjid surah. Mana masjid mana surah lah. Ramai ada. Malam sebelah, malam 10, malam sebelah sampai 20 agak-agak ramai macam tu juga ke? Rengges no, Rengges. Malam 21 sampai ke atas, sampai ke akhir, agak-agak ramai juga pada macam malam pertama kedua ke? Ramai tak? Sini tak boleh kira, sini tengah bandar apa, nampak pak lain. Maka pada malam-malam akhir itulah sebenarnya, baru ni ada orang hantar ke WhatsApp
Satu sketsa, satu macam sindiran yang tajam. Dia ambil daripada cerita ahli tu apa, Nujum Empat Belalang. Ada satu masalah dia. Satu banyak dia tu. Dua sikit. Kan cerita tu, cerita benda. Nujum Empat Belalang tu. Tiga jarang. Saya kata apa benda ni? Saya suspend. Orang tahu baru ni. Ada orang tahu tak boleh? Kalau nak ada dengan saya. Dalam telefon saya ni ada. 4 kadang-kadang. Apa itu dia? Kamu tu jawab. Terawih dia. Terawih, cuba buktikan. Minggu yang pertama, ramai orang. Astagfirullahalazim. Dan dia buat gitu. Kreatif orang kita ni. Kreatif. 2, sikit-sikit. Kau sikit lah. Kau sikit. Jadi tuan-tuan, malam yang terakhir, malam 10 akhir Ramadan, taharrau lailatul qadr fil ashril awakhir. Cari lailatul qadar itu pada malam 10 akhir Ramadan. Agak-agak ramai tak malam tu? Ramai. Baik, kalau kita pergi lebih kemah lagi. Malam selain daripada Ramadan, yang mengiringi Ramadan ada 4 malam Syahrul Haram ni. Yang tiap-tiap malam itu ada malam istimewa masing-masing. Bulan Rajab istimewa dengan Isra' dan Mi'raj. Bulan Syaban, nisfu Syaban lah. Ramadan sendiri dah mulia, tetapi ada satu malam yang lebih mulia, Lailatul Qadar. Dan Syawal dengan Aidilfitr. Tuan-tuan, soalan pertama saya nak tanya, oleh kerana perkara ni tuan-tuan, isu ni masih belum berkesan dalam masyarakat kita. Selagi itulah dia kena sebut supaya kita melihat isu ni dengan hujah-hujah syarak, supaya kita tidak menyambut Ramadan, tidak menyambut Syawal, tidak menyambut Syaban, tidak menyambut bulan-bulan yang mulia ini sebagai adat semata-mata, tetapi kita ukur dari segi ibadatnya. Soalan pertama saya nak tanya, di antara 4 malam ni, daripada 4 bulan ni, malam apa paling mulia di sisi Allah? Betul lah soalan pertama. Itu soalan pertama. Malam apa paling mulia di sisi Allah? Malam nombor 1, kira Johan. Malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Ada mazhab lain tak? Tak ada. Malam paling mulia di sisi Allah, Lailatul Qadar. Soalan yang kedua saya nak tanya tuan-tuan, malam apa di antara 4 malam ini malam yang paling mulia di sisi kita? Malam paling mulia di sisi kita malam apa? Maksudnya artinya malam apa paling ramai orang di Masjid Surah? Boleh senyum lalu kita tak? Malam apa? Barang sah wajib malam nisfu Syaban. Sebab apa dia lain jawapan gitu? Sepatutnya malam paling mulia di sisi Allah itu Qadar. Malam paling mulia di sisi kita sepatutnya itu Qadar. Sebab apa tak jadi gitu? Baik. Sebab apa tak jadi gitu? Sebab apa pada malam nisfu Syaban tu ramai orang di Masjid Surah? Sebab apa? Cuba jawab. Sebab apa malam itu ramai sangat orang di Masjid Surah? Nak jawab ke ni? Nak jawab ke ni? Daftar nama, tukar buku kau. Nak tukar buku malam tu. Baik tuan-tuan, cuba tengok ni. Allah sebut dalam surah yang biasa sangat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya lihat Sa'dul Ghamidi dia macam tu imam kita ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaa'ikatu. Kita nak ambil ni. Kita nak ambil ayat yang keempat ni. Tengok Balik lagi tengok terjemahannya dengan
apa ni terjemahan Ar-Rahman, pimpinan Rahman, tengok apa dia kata. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Khususnya min kulli amr, khususnya perkataan min kulli amr, apa maknanya? Kita tengok terjemah. Kita tengok terjemahannya. Terjemahan pada ayat yang keempat saja saya nak ambil ni. Padanya tanazzalul malaikah, pada malam itu. Malam apa? Nisfu Sya'ban ke Lailatul Qadar? Nisfu Sya'ban Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, mana kita tahu? Surah ni surah Lailatul Qadar. Tak ada kaitan dengan Nisfu Sya'ban. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turun pada malam itu malaikat. War-ruh, siapa dia ruh? Ada orang terjemah roh tu nenek kita tu orang sama. Tak, salah tu. Roh maknanya Jibril alaihi salam. Jibril itu nama dalam kad penalang dia, dalam IC dia, dalam IC dia Jibril. Nama kampung orang panggil Ruh, Ruhul Qudus. Jadi tanazzalul malaikatu war-ruh, ruh di situ ialah Jibril. Turun malaikat dan Jibril pada malam itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Mereka turun buat apa? Nak buat apa? Diterangkan oleh Allah dalam ayat ini, dengan mulai ayat ini, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya. Apa maksudnya? Saya baca sekali lagi ayat ini. Malaikat dan Jibril turun pada malam itu, malam apa? Lailatul Qadar. Kerana membawa segala perkara yang akan berlaku pada tahun berikutnya, mereka waktu malam tu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tukar buku pada malam itu Qadar. Baru ni di masjid mana baru ni? Masjid Marang. Program siang, bukan subuh ini, siang. Dalam pukul 8, pukul 9 programnya, program YPK. Bila saya sebut begini, ada seorang makcik sosek dia menangis. Saya kata, buat apa makcik? Tak ada arah lah saya. Ada arah. Saya ni cucu 5 orang lah saya. Baca semua ayat ni. Dan terjemah ni baca semua. Tapi tak terperasan ada disebut situ. Kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan akan berlaku pada tahun berikutnya. Mana tukar buku pada malam itu Qadar. Selama ni, sebelum ni tu, daripada dulu sedar-sedar je balik saja sampai ke hari ni, cucu 5 orang dok pegangnya Nisfu Sya'ban saya. Nisfu Sya'ban tukar buku. Rupa-rupanya ni tahu jawapannya. Kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan akan berlaku pada tahun ini. Oleh itu tuan-tuan, maka menjadi tugas kita hari ini. Kalau sebelum ni masyarakat kita faham bahawa malam Nisfu Sya'ban tukar buku, mereka berbondong-bondong, ramai sangat orang di Masjid Surah. Kalau orang menega ditutup kedai awal gitu, minta maaf banyak, amba nak menega. Tapi Tabung Haji tak tutup awal itu tak. Sama macam biasa. Kalau kerja sendiri, tutup kedai awal, amba nak beli, minta maaf banyak, amba nak sepu macam ni. Kalau orang bela lembu, kubah, kambing, dia alok awal balik hari ni. Balik awal ni. Aku nak sepu. Kambing kata mendatang, apa sepu? Benda sepuh. Tahu. Kalau misal kata kita buat appointment nak temu dengan Haji Aling. Mana sekian misal kata. Kita sedar tak sedar malam tu Nisfu Sya'ban rupanya. Batal balik dia. Allah lah minta maaf banyak, malam tu malam sepuh dia. Batal mula lah. Batal habis program-program itu. Sebab apa? Sebab nak sepuh. Sebab apa kita sungguh sampai peringkat tu? Sebab kita faham selama ni tukar buku pada malam itu. Okey, balik ni lepas kuliah subuh lagi balik lagi. Sampai dekat rumah kita, taman kita, kampung kita, naik atas pagar, atas pak tinggi sikit, istihar pada orang kampung. Wahai orang kampung. Dengar sini yang saya nak istihar ni. Sebelum ni kita faham tukar buku Nisfu Sya'ban. Sekarang saya nak istihar balik mengikut ayat yang keempat dalam surah Al-Qadar. Tukar buku sebenarnya pada malam bukan malam Nisfu Sya'ban, tapi malam Lailatul Qadar. Oleh itu marilah sama-sama kita ramai-ramai pergi masjid.
ada agak-agaknya baki yang masih ada ni sampai 30 hari bulan ni, agak-agak boleh tak ramai macam nisfu Syaban agak-agak. Ayo dah. Tak apalah tahun ni, tak apalah tahun depan. Tahun depan. Jadi tuan-tuan, apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan, maksudnya kita nak bawa masyarakat kita supaya memahami bab ibadah kita mengikut hujah-hujah syarak yang jelas. Jangan duk main aku berasa, bab apa ramai malam ni, bab tukar buku. Dak ambil mana? Tak tahu orang kata gitu belaka. Tak mahu gitu. Jadi pertimbangan akal tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam pertimbangan melaksanakan sesuatu ibadah, tetapi dia berdasarkan kepada hujah-hujah syarak. Al aslu, kaedah ni, kaedah kata Imam Allahumma salli ala Muhammad Al-Asqalani, Imam Penduduk Allahumma salli ala Muhammad Al-Asqalani, Imam apa? Ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia datangkan satu kaedah al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal setiap ibadah itu adalah tawakuf. Tak boleh kita buat kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat dan membenarkan kita buat. Sebagai contoh, ada satu ketika jenazah turun daripada rumah. Ada yang pakai piah putih duduk depan sekali tu. Turun jenazah, langkah 3-4 langkah, Al-Fatihah. Ya. Baca Fatihah. Jalan 3-4 langkah, Al-Fatihah. Jalan 3-4 langkah, Al-Fatihah. 3 kali je. Ada seorang pakai piah putih juga daripada belakang ni, mari depan ni. Membuat gitu. Tidak cakap kuat lah, takut dengar orang lain. Itu muat gini ada hujah dah. Mu ambil mana hujah buat gini? Bergerak 2-3 langkah baca Fatihah. Dia kata, saya buat benda baik. Ada hujah ke yang larang kita buat gini? Tak? Saya dengar kata, tak kena berhujah pasal ni. Ada hujah tak? Ada dalil tak yang melarang aku buat gini? Yang mengharang aku buat gini, ada tak? Saya dengar kata, kata tak kena hujah. Apa maksud tak kena, tuan-tuan? Dia dalam bab ibadah, dia berlawanan dengan bab makan. Bab makan ni, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal setiap sesuatu itu adalah harus. Boleh kita makan. Nitah satu matu benda lain. Boleh makan tak benda lain? Kalau tidak ada hujah yang mengharamkannya, maka ianya tidak menjadi haram. Hatta ya'ti dalil ala tahrim, sehinggalah ada dalil yang datang mengharamkan dia. Babi tak boleh kita makan. Sebab apa? Sebab ada dalil yang melarang kita buat. Hurrimat alaikumul maitata waddam walahman khinzir. Walahman diharamkan sebab apa? Ada dalil yang mengharamkan kita buat. Siput babi boleh makan tak? Siput babi boleh tak? Siput babi boleh je. Siput boleh saya, babi tu tak boleh. Dok, siput babi tu boleh dok. Betul? Siput babi boleh makan tak? Atau kenal siput babi tak? Siput babi boleh makan tak? Ada orang makan? Baik, saya nak tanya gini. Siput babi dengan siput sedut, ia spesies sama tak? Siput belaka kan? Sebab apa siput sedut boleh makan, siput babi tak boleh makan? Ada dalil tak yang mengharam kita makan siput babi? Baru ni bising nak dapat makan tak? Nak dapat makan siput babi dalam Facebook, bising bangga baru ni. Ada dalil tak yang mengharamkan makan siput babi? Tak ada. Kalau tak ada, boleh makan tak? Boleh makan tak? Baik, kita tak mau cerita boleh makan tak boleh makan. Maknanya kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, jangan kita haramkan. Soal liur kita soal lain. Soal liur kita blender kita, itu soal liur kita. Tapi dari segi halal haram tu, itu kaedah dia. Dalam bab makan, boleh kita makan, harus kita makan, halal kita makan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini bab makan. Bab ibadah, dengar molek, biar faham molek. Dengar molek ayat dia. Bab ibadah, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal setiap ibadah itu at-tawakkuf. Tak boleh kita buat kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat atau yang mengharuskan kita buat.
Kan beza tu. Jadi kawan tu berhujah, ada dalil dok yang menghalang aku buat begini. Itu bukan bab ibadah, itu bab makan. Tak boleh berhujah gitu. Nak berhujah dalam bab tu dia kena ada ilmu juga. Bimbang takut kita menggunakan kaedah yang tidak kena. Tak boleh kita berhujah. Maknanya tu turun jenazah daripada rumah mesti kata. Al-Fatihah. Boleh tak kita buat? Ada dalil tak suruh kita buat? Ada dalil tak yang mengharuskan kita buat? Tak ada dalil buat. Asal setiap ibadah itu tak boleh kita buat kecuali ada dalil yang menyuruh dan membenarkan kita buat. Bab makan, boleh kita makan, harus kita makan, halal kita makan, kecuali ada dalil yang mengharamkan kita makan. Itu beza. Jadi dalam bab ibadah tuan-tuan, dalam menyambut Ramadan, dalam menyambut Syawal, dalam menyambut apa nama ni, bulan-bulan yang lain, bulan yang mulia yang lain, amal ibadah kita mestilah kita dasarkan, mesti ada tempat lapik kita dasarkan kepada hujah-hujah yang syarak supaya ianya menjadi ibadah, dia tidak menjadi adat. Baru ni dekat masjid saya, di Masjid Kebaikan, ada seorang ustaz mari, saya tabik dia bawa tajuk apa? Menyambut Ramadan mengikut adat atau ibadah. Wow, kelas dia. Ustaz Zaki. Kita nak tengok. Baik. Saya nak bawa begini pula misal kata. Antara ibadah ataupun adat. Tapi jangan marah saya dah. Saya cuba bawa isu ni, cuba kita bincang sama-sama. Kemudian kita cari jalan supaya kalau benda tu tak betul, kita pakat nak betul. Sebagai contoh tadi, kita sebelum menegak, ni 10 Syaban penuh orang. Sebab apa? Itulah antara jawapannya. Kalau malam 10 akhir Ramadan, malam 10 akhir Ramadan tak berapa ramai orangnya. Kita bimbang kita termasuk dalam golongan hak mana? Dalam golongan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ini, barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu, malam apa? Lailatul Qadar itu, maka sesungguhnya, mana kalau malam pertama, kedua, ketiga ada, malam 10 ada lagi, malam 11, 15 ada lagi, tapi malam 10 akhir Ramadan tak ada lah. Orang cari Lailatul Qadar, dia cari Lailatul Qamdar pula dah. Tak. Maka orang yang macam ni, wali'azbillah, kita tak termasuk dalam golongan ini, maka sesungguhnya dia telah dijauhkan oleh Allah daripada kebajikan. Maknanya orang yang tak dapat Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadar fil ashil awakhir, cari Lailatul Qadar itu pada malam 10 akhir Ramadan. Tapi malam 10 akhir Ramadan mana dia? Mana mereka? Tak ada geng-geng happy dah masjid. Pas mana? Nak cari parking, bandar payuh malam 10 akhir Ramadan. Sebab apa berlaku itu? Jangan heran tuan-tuan. Rasulullah sebut dah, sesungguhnya dia telah dijauhkan oleh Allah daripada kebajikan. Memang Allah tak mau bagi kepada dia Lailatul Qadar itu. Memang Allah tak mau bagi. Maka mereka hilang daripada masjid, hilang daripada tarawih, dak apa, tak, atau apa nak qiyamul lail pun tak ada misal kata, maka sesungguhnya dia telah dijauhkan oleh Allah dari kebajikan. Oh ni kita bimbang gitu. Baik tuan-tuan. Satu isu lagi saya tengok. Tengah hari kayak gini insya-Allah saya bawa perbincangan kepada satu buku yang saya tak mana. Tengah hari lagi kita akan bincang satu buku, dia panggil tajuk apa buku dia, sangat penting untuk kita bincang macam ni. Ni buku dia, Bagaimana Mendapat Pahala Hidup 7,000 Tahun. Ni tengah hari Zuhur kan. Zuhur kan kita bincang ni. Tapi hak ni saya nak bincang knocking kita ni. Saya nak bincang begini. Cuba kita tengok secara ilmiah, secara holistik, secara hujah-hujah syarak ya. Baik. Saya nak nampak gini di situ ada. Cuba kita renung isu duit raya, isu hari terbuka
Isu hari terbuka. Cuba kita nak ukur. Bukan saya kata salah buat kita. Tak, bukan. Kita nak tengok dan kita analisa, kita buat analisa macam mana kedudukannya. Kalau di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, sebarang kebajikan yang kita buat digandakan oleh Allah banyak mana al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan itu digandakan hingga 10 kali ganda. 10 kali ganda. Adapun di bulan Ramadan ini 10 kali ganda itu digandakan pula dengan 70 kali ganda. 10 kali 70 700 kali ganda. Bisab'atu mi'ati dha'afin. 700 kali ganda. Tuan-tuan, kalau kita menderma di bulan Ramadan ini, kita menderma di bulan Ramadan ini, nak bandingkan dengan kita bagi duit raya. Kalau kita tukar duit kecil baru ni, banyak mana? Tukar duit kecil baru ni, persediaan kita untuk duit raya, banyak mana kita tukar baru ni? Duit siar 2 riyal tu ni. Ada kita toklah 500 deh. RM500. RM500 kita tukar. Ini sebagai perbandingan. Bukan nak tunjuk mana salah, mana betul, tak. Sebagai perbandingan dalam kita melaksanakan ibadah, apa pertimbangan ni kita nak tengok. RM500 kita tukar baru ni. Kalau RM500 kita kalikan dengan 700, agak-agak banyak mana pahala kita dapat? 350,000. Seolah-olah kita derma, kalau orang misal kata kita derma di bulan Ramadan ini RM500, bermakna kita menderma seolah RM350,000. Ini secara perbandingan. Kalau kita derma RM500 duit raya yang kita tukar baru ni, di bulan Syawal tak ada dah dalam macam bulan Ramadan, tak ada dah 700 kali ganda, tak ada dah. Paling tinggi dia boleh pergi 10 kali ganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Maka kalaulah RM500 yang kita tukar baru ni, kita kali dengan 10 kali ganda, maka kita akan dapat berapa je? 5,000 dah. Baik. Berapa beza? Bezanya 345,000. Baik. Apa maksud saya, tuan-tuan? Kita nak tengok balik, sebab mulai tahun lepas, 2 tahun lepas sebenarnya dah ada perbincangan. Tahun lepas semakin serius perbincangan tentang duit raya ni. Kadang-kadang duit raya ni siapa maksud tak sebenarnya? Siapa maksud tak? Siapa matlamat tak dalam kita menyambut hari raya? Kadang-kadang tak, dalam satu surat khabar dia buat artikel, cantik artikel dia, tajuk dia pengemis lebaran. Tajuk dia pengemis lebaran. Mana mengemis di bulan di hari lebaran. Maksudnya, tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk rumah kita, anak-anak jiran kita daripada kampung sana dia pakak naik basikal, dia pergi dari satu rumah ke satu rumah, dari satu rumah ke satu rumah. Mak ayah dia mari tak? Mak ayah tak mari. Dia mari, minum tak ambuh, makan pun tak ambuh. Nak duit raya. Siapa tak maksud hari raya sebenarnya? Siapa tak? Inilah yang disebut oleh artikel ni, pengemis lebaran. Pengemis lebaran. Minta sedekah, mengemis di hari lebaran. Saya dok mendengar, saya kata dok kena. Kita perlu beri beri penjelasan supaya kita dapat memberi pertimbangan dalam satu-satu ibadah kita mengikut kacamata hukum syarak sebenarnya. Kalaulah mengikut hukum syarak sebenarnya, cuba tengok, tuan-tuan, beza banyak. Sehingga kita tukar duit, kemudian kita letak dalam sampul. Masa tu dalam 3-4 hari lagi nak raya. Anak pun minta, ayah duit raya, gori dulu ayah. Gori dululah duit raya, beri dulu sebelum raya. Mana boleh, hari raya lah ayah beri. Beri hari tu di bulan Ramadan, beri lepas Ramadan, hari raya, pagi raya, sama tak pahalanya? Tak sama dah. Jadi pertimbangan mana sebenarnya kita ambil ni? Pertimbangan mana sebenarnya? Nanti tengah hari nanti saya nak bawa tajuknya, tajuk lubuk. Ramadan ni ada lubuk dia nanti kita ceritakan. Oleh itu jangan ke mana-mana.
Zuhur kan kena mari. Kena mari pula. Lain, jangan lain kerana lain. Jadi, kalaulah kita bersungguh untuk mencari kelebihan dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kita buat pasal tu, ayah anak 3-4 orang minta, marilah ayah, dah siap dah tu duit raya. Tak boleh, nanti pagi raya baru nama duit raya. Saya kata tak kena mikir cara ni. Sebab apa? Kalau beri pagi raya, dalam tu ada berapa ya? Ada 2 ya. 2 kali 10, RM20. 2 kali 10 bermakna seolah-olah kita derma, kita hadiah kepada anak kita tu RM20. Kalau kita beri dalam bulan Ramadan, RM2 kali 700 berapa? 1,400. Kena tengok balik. Benda ni kena tengok balik mengikut pertimbangan neraca hukum syarak. Baik, satu isu lagi. Saya tak kata salah, tapi kita pakat fikir mengikut hukum syarak kata guna. Baik. Biasanya lepas raya kita buat majlis apa? Hari terbuka. Hari terbuka biasanya kita belanjakan banyak mana? Di peringkat pejabat besarlah. Di peringkat rumah kita. Dah jemput rumah dah. Bila? Hari raya kedua saya buat rumah terbuka. Okey. Alin seorang lagi. Baru nampak Alin. Ada punya belakang. Baik, agak-agak kita habiskan banyak mana kita buat hari terbuka? Hari terbuka. Banyak mana? Ada tak 1,500? Kita buat hari terbuka. Ni rumah kita. Kalau pejabat 1,500 jadi apa tak? Tuan Haji buat macam mana? Saya cerita lah. Saja sebagai contoh. Katakanlah kita habiskan RM1,500. Nasi dagang ada, nasi kuning ada, nasi ujang panah ada, sate ada, lemang ada, tupak ada. Cukup tak RM1,500? Ya, cukup tak? Air macam-macam air dia, RM1,500. Baik. Saya nak buat perbandingan sebenarnya. Bukan saya kata, salah buat gitu, tak buat. Bukan. Minta maaf. Kalau RM1,500 kita belanjakan untuk rumah terbuka kita, dibandingkan di bulan Ramadan, kita masih lagi ada bulan Ramadan, kita buat majlis berbuka puasa. Majlis berbuka puasa, habis RM1,500 juga. Tapi dari segi pahalanya digandakan sehingga bisa atau mi'at dha'fin, 700 kali ganda. Maknanya RM1,500 kita belanjakan di bulan Ramadan, banyak mana tu? 1 juta lebih. Kalau kita belanjakan untuk rumah terbuka, 15,000 tu kali 10, 15,000 je. Beza banyak mana? 1 juta lebih beza. Maknanya bulan puasa kita tidak bersungguh mana nak jamu orang, nak buat buka, panggil orang buka, panggil anak yatim ke apa. Mari dekat garis 6.41 gitu. Nak balik daripada bazar ada dua buah bah pekaya Pulau Gengga. Saya kata ni nak pergi buka mana-mana ni. Nak sebuah dua buah bah berapa orang? 40 orang, 80 orang dah tu. 80 orang tu ada tak 1,500 kita belanjakan? Banyak ke tak? Maknanya kalau kita belanjakan sebanyak ni, katakanlah kita belanja 1,500, maknanya kita dapat pahala mengikut perkiraannya 1 juta lebih, 1,50,000. Seolah-olah bila masa kita nak derma 1 juta sebenarnya? Bila masa? Dengan kita modal setika ni lewat nak derma 1 juta. Kalau pergi saya pergi Aceh baru ni, belum Ramadan baru ni, tengah hari kat lagi saya nak bawa satu banner. Ni masih bulan Ramadan. Daripada kita belanjakan di bulan Syawal nanti, saya nak bawa, saya ke Aceh sebelum Ramadan baru ni, saya pergi ke satu pondok Dayah Mini Darussalam. Sangat uzur, rombongan ahli rombongan yang saya pergi 12 orang baru ni, jarang-jarang yang tidak gabuk air mata. Sehingga kami berjanji di situ juga, di bumi Aceh itu, kami berjanji sama-sama ahli rombongan, kita balik lagi, kita tubuh tabung untuk bantu dia. Sekarang saya bawa banner, saya letak sini, saya bawa tabung selalu. Siapa yang nak derma boleh. Ni bulan Ramadan.
Barang siapa yang derma RM10 ni, hari ni Ramadan ni, maknanya seolah-olah dia derma RM7,000. Bila masa kita nak ubuh dalam tahun derma RM7,000? Inilah masanya. Lepas Syawal lagi RM10, RM100 je. Tu 10 kali ganda. Sebab tu saya duk mikir-mikir, saya nak panggil pengetua ni, Ustaz Omar ni, lepas raya nanti. Saya kata duk fikir-fikir dah. Saya mesti panggil bulan Ramadan, dia mari sini. Sebab nak buka jalan kepada orang kita, kita buat satu skim cepat kaya. Bukan cepat kaya dunia, cepat kaya akhirat. Kalau lepas Ramadan, dalam bulan Syawal, pergandaan pahala tu kurang dah. Saya telefon dia, Ustaz ada mana? Dia kata, Ustaz, saya ada di Pulau Pinang. Oh, sedang balik. Daripada Aceh dia sudah turun ke Pulau Pinang. Hari Jumaat baru ni lah. Hari Jumaat baru ni, saya kata, Ustaz kena mari. Hari Khamis kena mari ke Terengganu, kita lancarkan tabung tu. Kita lancarkan tabung tu di Masjid Kebaikan baru ni, di Masjid Gong Tun Asik, dan beberapa masjid lagi. Masjid Abidin yang dok apa. Hari ni insya-Allah mungkin saya bawa banner tu. Barang siapa yang nak cari kelebihan di bulan Ramadan, kita sama-sama cari hari ni. Cuba tengok perbandingan di bulan Ramadan ni. Oh, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi dalam dekapan Ramadan Al-Mubarak. Kita nak supaya Allah Allah beri kelebihan kepada kita. Kita menuntut kelebihan yang Allah janjikan kepada kita dengan offer yang macam-macam ni. Kalau offer di Kamda, offer di Maidin, offer di Giant, macam-macam. Di TTC, apakah berlumba-lumba ke sana, hak ni pun patut juga kita berlumba-lumba. Supaya saya nak tutup dengan slide ni, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang saya sifatkan ada 3 golongan yang sambut Ramadan ini. Golongan yang pertama yang sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Suka sangatlah Ramadan nak mari ni. Allah, dah lama dah berapa hari ni. Dan mereka akan menghantar pergi Ramadan dalam keadaan sedih, dalam keadaan hibur, sayu sangat. Ni kita ada berapa hari lagi dah? Tahun ni kita akan berpuasa insya-Allah mengikut fikiran Falak. Tahun ni kita berpuasa 30 hari. Tahun lepas dan tahun sebelum ni 5 tahun berturut-turut kita berpuasa 29 hari. Tahun ini kita berpuasa 30 hari. Tahun depan kita akan berpuasa balik 29 hari, 2 tahun berturut-turut, dan begitulah seterusnya. Ada berapa hari lagi? Hari ni 20, 24. Ada 6 hari lagi tau. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tahun ni. 7 hari lagi akan masuk hari ni. Kita ada 30. Ada 7 hari lagi dah. Cepatnya. Sebab itulah, kalau kita tahu apa yang ada dalam Ramadan, la tamannau sana kulluha Ramadan. Kalau kita tahu apa benda yang ada dalam Ramadan itu, maka semua kita ni bercita-cita, berharap supaya seluruh tahun ini semua, tak daripada awal sampai ke akhir, kita berharap semuanya Ramadan belaka. Tapi tak ada apakan daya kita. Ramadannya hanya 1 bulan, 1 tahun. Maka golongan yang pertama akan hantar pergi Ramadan, menghantar pemerian Ramadan dengan penuh hibur, sayu. Ya Allah, kita tak tahu bila lagi kita boleh jumpa Ramadan. Sempat tak tahun depan Ramadan kita boleh jumpa tak? Allahu Akbar, sayunya mereka. Golongan yang kedua ialah golongan yang sambut Ramadan dengan rasa susah hati. Mari pula dah. Kok manalah buka pintu belakang tu, kedai manalah pintu belakang buka tahun ni. Ni guna. Mereka ni akan menghantar pergi Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dah lama dah. Apa hari dah? Nak hari dah. Nak hari. Apa? Hak ni ada berambat dengan penguat kuasa ni. Saya dulu jadi penguat kuasa dulu ni. Merangkak dalam hutang paka, kejar nak puasa. Mari kau mikir, aku lapar, dia kenyang, aku kejar dia. Kejar dia. Ada yang jual nasi, siap jual nasi kat GPP 56 baru buat masa tu. Orang duduk kerja dekat site tu, keluar beli sebuku nasi, sebuku air sirap RM5 masa tu. Kita buat operasi, saya dengan polis, dengan majlis daerah masa tu. Ada orang beli belaka, dia paling kita. Cik nak berapa buku cik? Kata nak semua sekali dalam bahasa. Dah boleh cik, minta maaf cik. Dah ramai lagi nak keluar dalam. Sakit hati sungguh, tobat.
Lepas tu dia paling ke inspektor Daman Huri masa tak tahu tak ada dengar sekali. Tukar mana tak tahu lah, inspektor Daman Huri. Cik nak berapa buku cik? Kita knock semua sekali dengan van-van kita knock je. Tak boleh cik, ramai lagi dalam Dr. Big tu. Sakit hati aku tu Big kat. Allah cik jabat agama cik, minta maaf cik. Ni golongan kedua ni. Persoalan saya ialah golongan yang pertama tu ramai tak sebenarnya? Tak ramai. Tak ramai golongan pertama. No. Buktinya tengok akhir Ramadan. Golongan kedua ni ramai tak? Tak ramai ke? Ada berambak musik. Tak ramai. Tapi hak tu gema. Sila link. Buku apa dah kita ni? Siapa aku apa sebenarnya? Saya nak tutup dah nak apa-apa. Tapi tuan-tuan, kita percaya tak? Kalau saya katakan bahawa golongan pertama tak ramai. Golongan kedua lagi tak ramai. Tapi hak ramai hak mana? Hak nombor 3. Yang sambut Ramadan ni biasa je. Biasa. Mari Ramadan, pergi Ramadan. Mari Syawal, pergi Syawal. Pada dia tak ada benda pun. Tak ada benda. Buktinya ustaz cerita kuliah subuh, cerita dalam khutbah, cerita dalam radio, dalam TV, semua cerita pun. Cerita apa? Cerita tentang malam akhir Ramadan. Jangan kita tinggal sebab ada satu malam yang sangat mulia, lebih mulia di malam-malam yang lain. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ramai ada orang di masjid surah? Tak ramai ke? Ramai mana? No. Tak. Itu golongan ketiga tu. Saya duk perhati tengok tuan-tuan. Saya diberi rezeki menjelajah beberapa buah negara Arab. Di negara-negara Arab tuan-tuan, malam nisfu Syaban biasa. Taklah macam tempat kita. Dah salah ke sambut Ramadan nisfu Syaban? Tak salah. Salah ke baca Yasin? Tak salah. Silalah. Tapi yang salahnya malam tu je. Mana tu je kita ada. Kena masjid surau mana tu je. Mana asal ada dah, manusia ada dah. Yang keduanya, dalam kitab Jawahir Mahud kata, malam paling mulia sisi Allah itu Qadar. Nisfu Syaban duduk nombor apa? Duduk nombor 5. Nombor 5. Kita duduk kerja hak nombor 5, tinggal nombor 1. Kita buat kerja benda sebenarnya. Kita buat kerja apa? Itu salahnya. Baca Yasin tak salah, benda baik. Tak salah. Malam 10 akhir Ramadan, kita nak cari orang ramai di masjid surah di negara-negara Arab belah-belah nunu. Malam apa? 10 malam akhir. Kalau ada rezeki lah, tanya tu Datuk Pengarah, Datuk Haji. Malam 10 akhir Ramadan di Mekah sana lebih dahsyat musim haji tu tau. Tanya Pengarah. Saya buat research baru ni, saya pergi dari hotel ke hotel di Mekah baru ni. Saya tengok rate hotel di Mekah. Pada pandangan kita musim haji paling kritikal, paling tinggi harga hotel di Mekah. Rupanya tak. Malam 10 akhir Ramadan lagi dahsyat harganya berbanding dengan musim haji. Kalau musim umrah biasa tak boleh banding lah. Banding dengan musim haji. Sebab mereka berkejaran untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi orang kita ustaz duk cerita baca ayat, baca hadis, baca apa dah. Malam 10 akhir Ramadan gitu. Gitu ya. Tapi malam nisfu Syaban, ramai. Bila nak berubah keadaan ini? Dah lepas ni kita tak sambut nisfu Syaban, dah sambut dah. Walaupun hadis-hadis saya, tapi boleh kita masih beramal dengan fadhilul amal. Kemudian hadis yang paling kuat dalam menyambut nisfu Syaban, hadis Ibn Hibban. Siapa peringkat hadis Hasan. Hadis Hasan boleh kita gunakan. Sambutlah. Tapi yang salahnya hak nisfu Syaban ni ramai. Hak nombor 1, hak Johar ni tak ramai. Orang Islam. Kita nak ubah keadaan ni. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang ketiga. Sambut Ramadan biasa saja seperti mana sambut bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dengan baki Ramadan yang masih ada ni, mudah-mudahan kita bekerja-kejaran. Nanti insya-Allah Zuhur nanti, apa sebab kita nak bekerja-kejaran? Sebab salah satu daripadanya, inilah sebenarnya lubuk pahala yang Allah gandakan kepada kita, dan kita nak belajar daripada buku ni. Ada 17 tempat dalam hidup kita ni, yang kalau kena caranya hidup kita bukan umur kita, dia umur berapa ni? Ya? 64. Kalau kena caranya hidup kita bukan 64 tahun Tuan Haji.
Tetapi hidup kita ribu-ribu tahun. Ada 17 tempat dalam hidup kita. Kalau kena caranya, kita kena cari poin ni. Kena cari. Seperti mana seorang makcik daripada Calok Barat. Jom. Belah setiu. Yang nanti saya akan cerita bagaimana dia kumpul duit. Sebelum ni dia tidak had 6 bulan sekali kan. Sebelum ni mana ada duit 2 bulan 3 bulan nak pergi umrah boleh. 2 bulan 3 bulan boleh. Sekarang ni kalau pergi sekarang ni 6 bulan pula baru boleh pergi. Itu dalam 2 tahun kebelakangan ni. 2 tahun 3 tahun ni. Kalau dulu tak ada masalah. Dari seorang makcik ni saya duk perhati tengok. Saya buat kajian. Makcik ni dia kumpul duit, cukup duit. Ustaz bila pula Ustaz nak pergi? Saya kata bulan 5. Masuk nama saya Zai. Saya nak pergi kau. Lepas tu balik daripada pergi bulan 5, balik daripada itu. Masa tu haji akhir bulan 11, bulan 12. Lepas tu dia balik kumpul, saya dah pergi, pergi pula dah. Mesti ada rahsia makcik ni. Itu saya akan ceritakan tengah hari nanti. Oleh itu jangan ke mana-mana. Kita jumpa tengah hari nanti insya-Allah. Macam TV3 jugalah. TV3 tu bismillah dia iklan dulu, sekarang kita jumpa. Sebab apa? Apa rahsia dia sebenarnya? Mudah-mudahan Ramadan ini juga termasuk dalam poin yang disebut dalam buku tu. Kita akan sebut nanti. Ramadan ni juga ada poin yang disebut dalam buku tu, bagaimana kita nak gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini, seperti mana di tanah suci sana diganda-gandakan. Cuba kita tengok nanti insya-Allah. Setakat tu untuk pagi ni, dan insya-Allah kita jumpa Zuhur nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna innaka rafiqur. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.